Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia pada hari ini kita dapat berjumpa lagi program tuition online penulis mengaji yang diselenggarakan ataupun yang dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis serta dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak yang ada yang menunggu program Perlis Mengaji pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi sedikit untuk kita sama-sama mengisi masa Perlis Mengaji tuition online hari ini untuk mata pelajaran matematik yang kita akan fokuskan kepada matematik tahun 5 lah. Saya berharap anak-anak kita di hadapan ini, di hadapan cikgu yang ada di luar sana bersedia dengan alat-alat tulis. Kita sama-sama belajar secara online untuk kita mengisi cuti kita ataupun belajar di rumah, home based learning pada pagi ini. Dan pagi ini kita akan kalau boleh sedialah buku teks matematik tahun 5 khasnya murid tahun 5. Kerana hari ini cikgu nak fokus pada murid tahun 5 lah. Kerana dah lama dah kita tak pergi ke sekolah. Hari ini tuition online hari ini kita mengaji bersama-sama untuk matematik tahun 5. Okey, topik yang kita nak fokus hari ini ialah dalam nombor dan operasi, topik 9%. Ya, kita mudah-mudah saja. Kita belajar, kita nak faham apa yang kita akan belajar hari ini. Ya, hari ini kita nak tengok nilai peratus, iaitu yang pertama kita nak tengok menukar peratus kepada pecahan dan sebaliknya lah. Dan kedua, menukar nombor bercampur kepada peratus. Yang mudah-mudah dan cikgu berharap apa yang kita belajar ini anak-anak di depan cikgu ni dapat memperoleh maklumat, mengetahui ataupun menguasai apa yang kita akan sampaikan hari ini, yang kita akan belajar hari ini. Bukan belajar yang susah-susah, yang mudah-mudah, yang boleh kita faham samping kita mengisi masa yang kita belajar home based learning pada pagi ini, insya-Allah. Ya, kalau di topik dalam buku teks kita muka surat 107 nah, untuk matematik tahun 5. Okey. Kita masuk. Ini adalah satu kajian yang telah dilaksanakan untuk menunjukkan komposisi ataupun komponen-komponen yang ada di dalam tanah kita, iaitu yang samtanian ni, iaitu dalam tanah kita ada apa? Ada bahan mineral, ada air, ada gas dan bahan organik. Jadi peratus-peratus komponen ni lah. Yang kita akan diberitahu di sini ada 25% bahan mineral dan air, dua-duanya sama. Ada gas 5%, bahan organik 45%. Ya, ini topik peratus yang kita akan pelajari. Dari tahun 4 dah kita kenal dah. Baik, apakah nilai-nilai peratus yang ada yang di sini? Yang nilai peratus yang ada di carta kita ni ialah yang pertama 25%. Yang kedua 45%. Dan yang ketiga 5%. Ini dalam bentuk peratus daripada komponen-komponen dalam tanah. Okey. Sekarang kita nak tengok 25%, 45% dan 5% ini. Adakah peratus-peratus ini kita boleh tukarkan kepada pecahan? Kita nak tukarkan kepada pecahan. Kita nak tengok bagaimana kita nak tukar kepada pecahan. Banyak cara. Jadi kita tengoklah satu dua cara
yang kita boleh memudahkan kita nak menukarkan peratus kepada pecahan. Ini. Baik. Ini peratus. Maksudnya petak 100. Kita tahu dah semuanya ada petak 100. Ada 100. Itu maksudnya. Bila peratus ialah per 100. Sesuatu kuantiti itu diletak dalam nilai 100. Okey. Kita belah 2. Kita bahagi 2. Tu kita bahagi 3. Ada berapa bahagian sekarang? 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Ada 4 bahagian semuanya. Okey, Ma? Baik, kita nak tengok berapa yang ada 25%. Inilah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kesemua bahagian ini ialah 25. 25%. Jadi, 100 ini kita bahagi dia, kita pecah dia kepada 4 bahagian. Jadi, inilah 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Jadi, ya, bahagian ini ialah 25% ini. Kalau kita tengok di pecahan. Jadi, sekarang, kalau dalam pecahan berapa? 1, 2, 3, 4. 4 bahagian. Yang ini ialah 1 daripada 4, iaitu 1/4. Jadi 1/4. Jadi sini dapatlah kita tahu bahawa 25% itu sama dengan 1/4. Ya. Jadi berapa 25% sama dengan berapa? Ya. 25% sama dengan, kalau dalam pecahannya ialah 1/4. Ini pun 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi keseluruhannya 100%. Jadi 25%, 25% bahagian sini, sini pun 25%, sini pun 25%. Jadi keseluruhannya ialah 100%. Jadi satu bahagian ini 1/4. Jadi 1/4 bersamaan dengan 25%. Itu dalam pecahan. Okey, kalau kita sini 1/4 lagi. Jadi 2/8. 2/8 sama dengan 1/2. 1/2 sama dengan berapa kalau dalam peratus? Ya, 50%. Anak-anak buat catatan lah sama, tulis. Bila kita tulis apa yang kita belajar, baru kita boleh ulang kaji semula. Kita tengok mudah-mudah saja. Ini jangan susah hati. Sambil-sambil kita rehat di rumah, sambil menjalankan ibadah puasa, kita juga belajar di rumah. Nah, InsyaAllah. Okey, seterusnya. Jadi kita dah tahu kalau 25% itu bersamaan dengan, kalau dalam pecahan ialah 25 per 100. Kita tukarkan dahulu 25%. Ini simbol ni bersamaan dengan per 100. Jadi 25/100. Bagaimana kita nak tukarkan? Ini dah jadi dalam pecahan dah. Pecahan 25/100. Pecahan 25%. Boleh tak kita tulis dalam bentuk termudah? Pecahan termudah. Kita permudahkan pecahan ni. Kita ataupun kata lain kita perkecilkan nombor ni. 25/100. Macam mana nak permudahkan pecahan? Okey, satu cara permudahkan pecahan ialah dengan cara membahagi. Okey, kita bahagi dengan, bila 5, sifar 5 lah. Kita bahagi 5. 100, boleh tak bahagi 5? Boleh. Jadi, bila bawah bagi 5, atas bagi 5, atas bagi 5, bawah bagi 5, sama-sama bagi 5. Okey, 25 kita bahagi dengan 5 dapat berapa? Ya, dapat 5. 100 bagi 5? Ya, 20. Okey. Sekarang 25% telah bersamaan juga dengan 5/20. Okey, baik. Kita perhati. Betulkah 5/20? Ya, betul. 25% sama dengan 25/100. 25/100 sama dengan 5/20. Kita semak. 5 darab 5. 25 betul. 20 darab 5. 100. Itu kita semak ya dah. Okey, baik. Sekarang cuma kita nak tengok sini. 5/20 ni
Adakah dalam bentuk termudah lagi? 5/20 adalah dalam bentuk termudah. Ya, 5/20 bukan lagi dalam bentuk termudah sebab dia boleh lagi dipermudahkan. Jadi nak permudahkan, kita buat macam mana? Ya, sama yang ni. Dan sifir apa ada 5, sifir apa ada 20. Jadi sifir 5 kita bahagi lagi. Jadi ini cikgu tunjuk yang langkah demi langkah lah. Kalau murid yang pandai, dia boleh nampak dah. Sini 5, sini 5, 25. Tapi kita tahu 5, sekolah rendah kita tak pajak sifir 25. Tapi kalau murid yang pandai, dia boleh buat dah. Terus bahagi dengan 25 pun boleh juga. Jadi 5 bahagi 5 dapat 1. 20 bahagi 5 dapat 4. Ya. Adakah 1/4 ni dalam bentuk termudah? Ya, bentuk termudah dah. Jadi di sini sekarang dapatlah kita tahu bahawa 25% kita buat cara yang kedua ni, cara membahagi, mempermudahkan pecahan, iaitu salah satu caranya ialah kita bahagi, dapatlah akhir sekali 1/4. Jadi dapatlah di sini bahawa 1/4 ni juga bersamaan dengan 25% ataupun 25% bersamaan dengan 1/4. Dalam peratus 25%, dalam pecahan 1/4. Jadi 1/4 juga bersamaan dengan 25%. Ya, itu dalam pecahan dan peratus kepada pecahan. Okey, kita tengok yang kedua tadi. Apa yang tadi? Selain pada 25? Ya, 45%. Baik, macam mana sekarang 45% nak tukar kepada pecahan? Okey, cuba anak-anak yang ada di depan cikgu, yang bersama cikgu hari ini di rumah ataupun di mana saja, cuba tukarkan 45% ni kepada pecahan. Sekejap, cikgu bagi masa sekejap. Buat sama-sama. Berdasarkan contoh yang diberi. 45% nak bertukar menjadi pecahan. Baik. Kita semak. 45% bersama dengan 45/100. Okey. Seterusnya, kita bahagi dengan sifir 5. Okey. 45 bahagi 5 dapat ataupun berapa darab 5 menjadi 45. Sifir 5 dalam sifir 5. Okey. Itu dia dapat nah. Okey, sifir berapa? 9. Dapat 9 darab 5. 45. Jadi di bawah ni, okey, ikut contoh tadi, 100 bagi 5 dapat 20. Jadi 100 bagi 5 kita dapat 20. Jadi dapatlah sekarang. Okey, kita tengok dulu sekarang, kita semak dulu. 9/20. Adakah 9/20 ni boleh dipermudahkan? Ya. Tidak boleh. Dah bentuk termudah dah. Jadi seterusnya 9 dapatlah sekarang di sini 45% kita tukarkan dalam pecahan dengan cara membagi, kita dapat 9/20. Okey, 5%, 5/100. Okey, 5/100 tentulah sifir berapa? Ya, sifir 5 juga bawah. Okey. Jadi 1/20. Jadi 5/100 bersamaan dengan 1/20. Itu dalam pecahan. Okey. Cuba anak-anak tukar pula yang ni. 25% tadi. Cuba tulis. Berapa 25%? Ya, 1/4. 45%.
9 per 20, ini komposisi dalam tanah tadi, dan 5% sama dengan 1 per 20. Ini kita buat penukaran dalam pecahan, peratus kepada pecahan. Yang objektif kita ini nak menukarkan peratus kepada pecahan dengan cara membahagi. Boleh kalau anak-anak tak mau tulis bahagi 5 bahagi ni, kita nak kira di kepala, dalam kepala kita pun boleh. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Jadi 20, 1 per 20. Macam itulah. Tapi itu kena mahir sifir. Jadi semua murid, cikgu harap semua mahir sifir. Kerana sifir adalah ibu kepada matematik. Jadi, okey, kita seterusnya. Kita tengok di sini. Ini satu iklan. Iklan, kita tengok kita ada jumpa. Ada tak sini 5%? Ya, ada. Apa di situ? 70%. Cuba, okey, baik. Cuba tukarkan 70% ni kepada pecahan. Anak-anak di rumah cuba buat. Cuba tukarkan 70% kepada pecahan menjadi berapa? Okey, yang pertama 70 per 100. Seterusnya, kita buat kaedah apa? Okey, kaedah kita masukkan sifar-sifar. Ini bahagilah. Ini ialah kita bahagi dengan berapa tu. Kalau 70, dia jadi 7. Lepas tu 100 jadi 10. Ya, ini kita bahagi di kepala kita menggunakan sifir 10 lah. 70 bagi 10 dapat 7. 100 bahagi 10 dapat 10. Jadi kita masukkan sifar-sifar di situ. 70% menjadi berapa? 7 per 10. 7 per 10 dalam bentuk termudah pecahan. Ingat, pecahan kalau kita nak tulis satu pecahan, cuba tulis dalam bentuk termudah. Pecahan tersebut bentuk termudah. Bentuk termudah tu maksudnya nombor dia dah terkecil lah. Itu maksud termudah. Pemudahkan pecahan tersebut. Kecilkan pecahan tersebut. Kecil nombor lah nak. Kecil. Tapi nilainya sama. Okey, baik. Okey, seterusnya. Nikmati pulangan tunai sebanyak 40%. Okey. Jadi, di situ kita ada simbol berapa? Simbol 40%. Okey, berapa dalam pecahan? Cuba tulis sekejap. 40%. Berapa dalam pecahan? Ini mudah-mudah senang saja. Pagi-pagi ni kita belajar yang senang-senang. Kita boleh kuasai dan kita senang ingat. Dan apa yang kita belajar, kita senang. Kita dan simpan dan khasnya murid-murid tahun 5. Tahun depan naik tahun 6 dan seterusnya. Tahun 6 kita tahun 1 kita dapat mengetahui asas-asas penukaran peratus kepada pecahan. Pada mereka yang dah mengetahui, anggapkan ini sebagai peneguhan untuk kita nak mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari. Khasnya murid tahun 6, murid tahun 5, tahun 4. Ini sebagai kita belajar dalam talian. Okey. Dah siap? 40%? Ya, mudah saja, senang, bagus. Cikgu rasa ramai yang boleh ni. Boleh jawab ni 40% sama dengan berapa? Kalau dalam pecahan, dia menjadi 40%. Okey. Seterusnya, ya. Tinggal jadi berapa? Jadi 4/10. Okey. Siapa jawab 4/10? Betul. Cuba pastikan 4/10 ni adakah boleh dipermudahkan? Pecahan 4/10 ni adakah boleh dipermudahkan? Ya. Ya, boleh dipermudahkan. Baik. Sifir apa ada 4 dengan 10? Ya, sifir 2. 4 bahagi 2, 2. 10 bahagi 2, 5. Jadi, 40% dalam pecahan sama dengan 2/5. Okey, bagus. Ada yang dapat semua? Boleh? Okey, yang dapat tahniah. No? Bagus. Okey, seterusnya. Seterusnya,
Okey. 28%. Okey, ada di sini ada 28, ada 5%, kita 28%. Okey, 28% sama dengan berapa dalam pecahan? Cuba tukar sekejap. Semua anak-anak cikgu tukar. Kita belajar bersama-sama. Ya, langkah yang pertama untuk memudahkan kita jadikan 28%. Dan kita nak sipir berapa ni? 28% ni nak pemudah. Kita bahagi. Ya, kita bagi sipir 4. Okey. Jadi berapa di atas? 28 bagi 4 dapat? Ya, 7. 100 bagi 4? Tadi kita belajar tadi, rajah 100 tadi kita jadikan per 4. Satu bahagian sama dengan berapa? Pecah petak 100 tadi, kita bagi 4 bahagian, satu bahagian sama dengan 25. Jadi 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi dapatlah di sini 28% bersamaan dengan 7/25. 7/25 boleh pemudah? Ya, tak boleh. Jadi jawapannya 28% bersamaan dengan 7/25. Boleh kan? Boleh faham semua nak? Okey, kita teruskan. Okey, teruskan. Tajuk yang kedua, kita nak menukarkan pecahan kepada peratus pula. Pecahan. Tadi peratus kepada pecahan, kan? Pecahan kepada peratus. Okey, cikgu bagi pecahan dia 3/10. Cuba anak-anak tukarkan. 3/10 sama dengan berapa dalam peratus? Ingat, peratus ialah per 100. Langkah yang pertama, kita bagi jadi dia per 100. Okey. Kita tulis macam tu mudah. Untuk nak mudahkan kita nampak. Okey, baik. 10 nak jadi 100. Kita buat operasi apa? Ya, operasi darab. Darab 10. 10 darab 10, 100. Bila 10 darab 10, dah jadi per 100. Atas pun, nombor 3 pun kita darab dengan 10. Okey, 3 darab 10, 30. Jadi, 3/10 bersamaan 30/100. 30/100 menjadi sama dengan 30%. Jadi 3/10 bersamaan 30%. Okey. Cara yang kedua, kita boleh darab terus 100%. Kita tulis yang ni. Kita darab 100%. 3/10 pecahan ini, pecahan yang diberi, kita darab dengan 100%. Jadi 10, 3 kali 100, 300 bagi 10, 300 bagi 10, ataupun pemudahkan 10 bagi 10 dapat 1. Jadi potong. Jadi 3 kali 10, 30. Ini cara yang kedua lah, kita boleh dua cara. Yang pertama, pecahan tersebut kita bagi jadikan per 100. Yang kedua, terus darab dengan 100%. Jadi, dapatlah di sini 3/10 bersamaan dengan 30%. Okey. Boleh? Boleh dah buat catatan? Ada dua cara. Cikgu bagi dua cara. Kalau ada cara lain, pun ada. Tapi tak apa, untuk hari ini kita belajar dua cara. Cara darab dan cara darab terus dengan 100%. Okey, anak-anak boleh pilihlah. Nak beri jadi pecahan dulu ke, nak terus mendarab dengan 100% pun boleh. Okey. Okey, kalau 1/2 sama berapa dalam peratus? Ini mudah saya tadi kita ada lah. Tapi ini kita nak cara mana nak tukarkan. Okey. Kita ambil cara mana?
Okey, kita ambil cara darab terus dengan 100. Jadi, kalau ini 1 darab 100, 100. 100 buat apa dengan 2? Bahagi 2. 1 kali 100, 1 darab 100, 100. 100 bahagi 2 dapat? Ya, 50. Ataupun pemudahkan, ataupun 100 kita bahagi dengan 2 dapat 50. Ini 100 bagi 2 dapat 50. Lepas tu 1 darab 50, 50. Boleh. Ataupun 1 darab 100, 100. 100 bagi 2, 50. Jadi 1/2 bersamaan 50%. Okey. Kalau dalam gambar raja, 100 tadi, ini 100. Kita bagi 2, 1/2. Ya, ini bahagiannya 50%. Okey. Kita tengok seterusnya. Hubungan nombor bercampur pula dengan peratus. Yang ni ambil catatan. Semua ambil catatan. Ini mudah saja. Okey, seterusnya kita masuk yang ketiga. Seterusnya hubungan nombor bercampur dengan peratus. Okey. Ya, ini dalam buku teks kita ada hubungan nombor bercampur dengan peratus, iaitu majlis hari jadi, hari lahir Halim. Mak dia sediakan kek untuk kawan-kawan dia dan Halim mengucapkan terima kasihlah kepada mak dan ayah dia kerana mengadakan majlis sambutan hari jadi. Tapi ini sebelum PKP dulu ni lah. Tapi masa PKP sekarang tidak dibenarkan mengadakan majlis-majlis yang melibatkan ramai orang. Dan kita kena ada jarak social distancing. No? Jadi hari ini, kalau di sini kita tengok ada beberapa biji kek di situ yang tinggal setelah Halim memberi 1/2 kek tersebut kepada kawannya. Iaitu tinggal 1, ini sebiji kek dan ini setengah ataupun setengah ataupun 1/2. Jadi yang tinggal kek inilah yang tinggal keknya. Baik. Kalau nilainya dalam pecahan, dalam pecahan nilainya ialah 1/2. 1 yang penuh dan separuh yang sebiji lagi. Jadi ini kita sebut 1/2 nombor bercampur. Baik. Nombor bercampur 1/2 ni kalau kita nak tukarkan kepada peratus sama dengan berapa? 1/2 ni kita nak tukarkan kepada peratus. Baik, kita tengok. Okey. 1/2 tu maksudnya 1 biji yang penuh dan separuh yang tinggal. Okey, kalau peratus tu keseluruhannya sama dengan berapa? Kalau 1? 1 sama dengan 100. Kalau separuh yang tadi kita belajar, ataupun 1/2 ataupun setengah, sama dengan 50. 50%. Jadi 1 sama 100, 1/2 sama 50. Jadi kalau 1/2 nilainya ialah dalam peratus, 150%. 1 ni penuh. 1 nombor bulat sini ialah penuh dan sini pecahan. Kita sebut dia 1/2. 1 ni ingat, kalau 1 ni ialah penuh ialah 100 lah. Kalau sini 2, kalau penuh 200. Kalau sini 3, 300. Kalau sini 4, 400. Itu mudah nak ingat. Itu yang penuh dan pecahan. Kita boleh tukarkan pecahan. Macam mana nak tukar pecahan pada peratus tadi? Yang pertama kita bagi jadi per 100. Yang kedua, darab terus dengan 100%. Baik. Okey. Cara yang kedua, kita boleh tukarkan nombor bercampur ini menjadi pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Tak wajar
Macam mana nak tukar bercantum tak wajar? Semua kita belajar dulu. 2 nombor di bawah penyebut darab dengan nombor bulat. 2 darab 1 tambah dengan pengangka. Jadi 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3 per 2. 3 per 2 dan jadi pecahan tak wajar. Macam tadi kita buat, kita belajar tadi. Terus darab dengan, okey, kita jadi per 100 boleh. 22 darab 50 dari 100. 3 darab 50 jadi 150. Jadi 150 per 100. Bila jadi per 100 adalah per 100. Per 100 sama dengan per 100. Jadi 1 per 2 bersamaan dengan 150%. Sebab itu juga tadi, 1 tu sama 100 dan pecahan 1 per 2, 50. Jadi 100 tambah dengan 50 jadi 150. Ini. Okey. Sama berapa? Cuba anak-anak yang ada di depan cikgu ni, di luar sana, cuba tulis. Apa jawapannya? 3, 4 per 5, pecahan tak wajarnya, ataupun nombor bercampur, 3, 4 per 5, sama berapa dalam peratus? Ingat, peratus itu adalah per 100. Okey. 3 sama, ya, 300%. 4 per 5. Jadi 4 per 5 darab 100 sama dengan 80. Okey. Jadi 300 dengan 80 kita tambah. Jadi 380. Ini simbol tambah tak ada nah. Jadi 300 tambah 80 menjadi 380. Jadi 3, 4 per 5 bersamaan dengan 380%. Okey, kita buat latihan kendiri sekejap. Cuba semua anak-anak cikgu, cuba jawab sekejap. Cikgu bagi 5 soalan. Cuba jawab sekejap. Tukarkan 2, 1 per 5 kepada peratus. Dua sama berapa? Ingat, nombor bulat di tepi bila peratus ialah 200. 1 per 5. Tadi kita buat 1 per 5. 1 darab 100. 100 bagi 5, 20. Jadi jawapannya, ya, 220. Okey, yang ketiga, yang kedua. Anak-anak cuba isi, cuba jawab. Cikgu bagi masa 2 minit. Kalau siapa yang buat catatan yang daripada awal tadi, senang dah. Boleh isi terus dah. Cikgu beritahu dah tadi. 1 per 4 sama berapa, 3 per 10 sama berapa, 1 per 2 sama berapa, 3 per 5 sama berapa dalam peratus. Okey. Baik nah. Baik, kita tengok apa jawapannya. Kalau 3, 300. Lepas tu 1 per 4, 25. Jadi 325. Kalau 4, mesti 400. Kalau 3 per 10, 30. Jadi 430. Ya. Kalau 5, 500. 1 per 2, 50. Jadi 550%. Kalau 6, 600. 3 per 5, 3 per 5. 3 dari 100, 300. 300 bagi 5, 60. Ya, 660. Ya, itu cikgu harap apa yang telah kita pelajari hari ini untuk topik peratus dapatlah dikuasai. Sila buat catatanlah khasnya murid tahun 5 nah. Sama-sama kita belajar pada pagi ini. Okey, seterusnya kita nak masuk sikit jap. Nah, masa ada lagi lebih kurang dalam 5 minit 10 minit ni, topik wang. Kita nak tengok wang ni apa yang kita tengok ialah faedah. Kita tengok sekejap nah. Faedah di sini kita nak mengetahui
Yang pertama saja, faedah mudah dan faedah compound. Okey. Kita ada wang, kita ada duit, kita bagaimana kita buat? Kita simpan di bank. Kebanyakan kalau duit yang banyak, kita simpan di bank lah. Okey, bagus. Okey, bank bagi 2% setahun faedah simpanannya. Kita simpan wang di bank, bank bagi hasil perniagaan duit kita dan hasil simpanan kita di bank cukup setahun, bank bagi 2% setahun. Faedah dia. Okey, jumlah simpanan 10,000. Kita ada duit kita 10,000, ayah kita berusahalah supaya kita dapat menyimpan di bank. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, insya-Allah. Jadi baik, kita tengok kadar faedah. Kadar faedah ni ada berapa jenis kadar faedah tadi? Yang kita ialah faedah mudah dan faedah compound. Okey, apa itu faedah mudah dan faedah compound? Kita tengok yang tu dulu. Dengan masa yang ada ni. Okey, apa itu faedah mudah dan faedah compound? Okey, ini contoh tadi. Duit tadi kita simpan awal tahun RM10,000. Bank tadi bagi kadar faedah 2%. Jadi peratus kita banyak 2%. 2% jadi sama dengan 2/100. Okey. Berapa nilai faedah? Kadarnya 2%. 2% ni cukup setahun berapa ringgit kita akan dapat? Bank bagi kita. Itu banyak nilai faedah dia nya. Nilai faedah yang 2% ni. Jadi macam mana kita nak buat? Ya, kita ambil 100% sama dengan 10,000. Kalau 1%, ya, sama dengan RM100. Jadi kalau 2%, RM200. Ya. Jadi, apa nilai faedah yang dia dapat di sini? RM200. Cukup setahun, kalau dia simpan awal tahun sampai bulan 12, Januari sampai Disember, cukup setahun dia simpan, dia tak berkeluar pun, bank akan bagi kadar faedah 2% dan nilai 2% ni bersamaan RM200. Duitnya dah bertambah. Ada keuntungan. 10,000 simpan, bank bagi 200. Jadi berapa baki hujung tahun? Ya, bagus. 10,200. Itu cara pertama lah. Kita boleh kira macam ni pun boleh. Ambil 2% darab dengan 10,000. Jadi 2/100. Ya, ini dua cara lah. Ini cara persamaan kaedah unitari. Ini cara darab terus. Okey. Tapi selalu yang popular kita guna kaedah ni lah. Cara yang kedua ni. Baik. Di sini. Yang manakah yang dipanggil faedah compound? Faedah mudah. Faedah mudahnya ialah RM200 itu. Itulah faedah mudah. Faedah mudah ni ialah faedah untuk tahun yang pertama itu dan kita simpan, bank bagi yang pertama, tahun yang pertama kita panggil dia faedah mudah, iaitu RM200 ni faedah mudahnya. Dan nilai hujung tahunnya telah menjadi RM10,200. Itu ialah faedah mudah. Okey, apa yang kedua? Kita tengok yang ni pula. Okey, tadi bank bagi 200, simpanan dia menjadi berapa? Ya, 10,200. Okey, sekarang berapa jumlah simpanan dia pada baki awal tahun? Dia tak buat keluar. 200 itu dia kekalkan di dalam bank. Dan hujung tahun dia tak pergi ambil. Dibiarkan saja simpanan tersebut di dalam bank dan dia menjadi ya kekallah dengan 10,200. Cukup tahun yang kedua, bank bagi lagi 2%. Kekal kadar faedahnya kekal, itu 2% atas simpanannya. Jadi berapa sekarang nilai faedah yang dia dapat pada tahun yang kedua? Adakah RM200 juga? Kan akan kata RM200 juga dah atas 200, bawah pun 200 lah. Tapi 200 ni atas baki awal tahun.
baki awal tahun yang kedua ialah 10,200. Jadi kita kira lah 2% daripada 10,200 ringgit. 2% daripada 10,200 ringgit sama dengan berapa? Cuba kira sekejap. Ya, bersamaan dengan siapa yang kira? Cuba tengok betul tak? Kita sini, kita kosong buang 02, tinggal 102. 102 kali 2. 2 kali 2, 4. Kosong, darab 2, kosong. Sifar darab 2, sifar A. 1 darab 2, 2. Jadi, 204. Jadi, RM204. Jadi, nilai faedah pada tahun kedua ialah RM200. Berapa jumlah simpanannya pada akhir tahunnya? RM10,404. Okey. Kalau pada tahun pertama, nilai faedah yang dapat ialah RM200 tadi. Faedah apa? RM200 ni faedah mudah. Yang RM204 ni, ya, RM204 ini ialah faedah compound. Dengan syarat tidak dikeluarkan faedah mudah tadi. Faedah mudah dibawa terus kepada tahun yang kedua dan menjadilah faedah compound. Inilah faedah compound. Jadi, kalau kita kira tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, itu semuanya faedah compound. Tahun pertama saja faedah mudah. Itu kita nak senang kita ingat. Pada tahun pertama adalah faedah mudah. Tahun kedua, faedah compound. Dengan syarat faedah mudah tadi tidak dikeluarkan, dikekalkan dalam simpanan tersebut. Itu. Kalau kita buat keluarkan 200, tahun kedua kekal lagi 10,000. Itu masih lagi dikira faedah mudah juga. Baik. Jadi dapatlah sini kita dapat tahu apa itu faedah mudah. Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diperolehi apabila seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Tempoh tertentu itu setahun lah. Dalam setahun, dia dapat faedah mudah. Faedah compound pula. Faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah mudah tadi yang dikumpul setiap tahun. Maksudnya, jumlah wang simpanan dan faedah-faedah yang dia telah dikumpul dalam setiap tahun. Itu maksudnya faedah mudah. Faedah compound. Faedah mudah, faedah pada tahun yang pertama, sejumlah wang saja. Manakala faedah compound ialah wang simpanan dan faedah-faedah yang terkumpul di setiap tahun. Itu maksudnya faedah compound. Ada dua jenis faedah. Tapi kalau faedah mudah tahun pertama kita buat keluar, tinggal jumlah pendapatannya, itu kita kira faedah mudah juga pada tahun kedua pun. Jadi, faedah mudah selalunya ialah pada tahun pertama, kita tambah dengan faedah kita dapat, kita masuk tahun kedua kita kira hujung tahun, itu faedah compound. Jadi, ada dua jenis faedah. Itu nilai faedah yang kita akan belajar di ini, iaitu faedah mudah dan faedah compound. Okey dah. Baik. Akhir sekali, cuba kira untuk tahun ketiga. Berapa jumlah faedah yang anda dapat pada tahun ketiga? Baki tahun kedua, bawa kepada baki tahun ketiga. Jadi tahun ketiga, akhir tahunnya RM10,404. Kita darab dengan 2%. Ataupun 2% darab dengan RM10,404. Okey, jadi sekarang 2%. Okey, cuba kira dapat berapa semua? Dia ada sen kali ini ada sen sikit. Ya, yang terakhir sekali dia dapat RM208.08. Dan ya, itu nilai faedah pada tahun ketiga. Berapa jumlah baki pada tahun ketiga? Ya,
10,612 ringgit 8 sen. Okey. Kalau kita tengok di sini, kita simpan selama 3 tahun. Adakah wang kita bertambah? Ya. Jadi kalau boleh, kalau kita menyimpan, janganlah kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, kita akan dapat hujung tahunnya samalah. Nilainya 200, 200, 200. Tetapi bila kita akan, kalau kita keluarkan, hujung tahun keluarkan 200 tinggal 10,000. Dapat 200 juga. Dapat 200 juga, dapat 600. Tapi kalau kita mengekalkan simpanan kita tanpa mengeluarkan faedah compound, kita akan lebih RM12.8. Jadi cikgu harap semua murid kalau menyimpan, kekalkan simpanan kita. Jangan keluarkan, dan kita keluarkan apabila kita ada keperluan lah. Bila ada keperluan mendesak, jadi kita cikgu harap sama-sama kita menyimpan untuk masa depan kita, untuk masa depan, untuk pelajaran kita. Dan cikgu berharap apa yang telah cikgu sampaikan hari ini, apa yang telah kita belajarkan hari ini, dapat sama-sama murid buat catatan dan dapat sama-sama kita mendapat faedah daripada apa yang telah kita belajar hari ini. Dan cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan pada anak-anak kita, anak-anak di sana, dapatlah dimanfaatkan. Khas-khasnya murid-murid tahun 5 dapat dimanfaatkan dalam masa belajar di rumah ni. Belajarlah dengan baik, dengan tenang, supaya masa lapang yang kita ada ni dapat diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Dan sekali cikgu ucapkan selamat berpuasa dan selamat mengerjakan ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.